salam ubah, salam reformasi, dan salam berjuang. Adakah kita sedia untuk berjuang? Menentang TPPA, menentang GST. Sedia? Okey, inilah semangat yang kita hendak. Pasal itu kata hebat. Saudara-saudari, pada masa dekat ini ada 7 ayat di bibir dan mulut rakyat Malaysia. 7, bukan banyak, bukan 10, bukan 20, hanya 7. Satu ialah GST. Yang kedua TPPA. Pertama G, kedua ini 7 ayat ini akan memiskinkan rakyat Malaysia. 7 ayat ini iaitu 2 GST termasuk TPPA akan memiskinkan rakyat Malaysia. Mengapakah dua-dua konsep ini, idea ini, pelaksanaan ini akan memiskinkan rakyat Malaysia? Walhal GST adalah 3 ayat dan TPPA adalah 4 ayat saja. Betul. Tapi mengapa TPPA termasuk dengan GST akan memiskinkan rakyat Malaysia? Yang berhormat Nurul dah bincang masalah ini. Yang berhormat Khairil pun telah bincang, Zahirul pun telah bincang isu ini, termasuk dengan Ustaz Adlin pun dah bincang. Tetapi saudara, isu di depan kita bukan sahaja kemiskinan rakyat, tetapi juga kedaulatan negara. Di depan kita, isu berkait dengan TPP adalah kedaulatan negara, kemiskinan rakyat dan juga hak rakyat Malaysia akan dicabuli bukan oleh Amerika Syarikat tetapi oleh UMNO Barisan Nasional. Ini adalah masalah. Secara perjanjian TPPA ini ada 29 bab. Dia kata chapter dalam bahasa Inggeris. 29 bab dalam perjanjian TPPA ini. Trans-Pacific Partnership Agreement ialah satu perjanjian perdagangan menganggotai oleh 12 negara. Yang terbesar sekali adalah Amerika Syarikat. Yang terkecil sekali Malaysia dengan Brunei. Alright? Tetapi mengapakah satu perjanjian perdagangan menjadi kontroversi bukan sahaja di Malaysia tetapi di Jepun, di Brunei, di Amerika Syarikat sendiri ada masalah, termasuk dengan Australia, dengan Kanada. Semua negara ada masalah, rakyat ada masalah dengan perjanjian ini. Saya ingin mengambil 5 minit sahaja untuk terangkan mengapa dalam 29 chapter ini, dalam 2 bab ini, rakyat akan dimiskinkan dan kesihatan rakyat akan dirosakkan lagi. Mengapa dalam 29 bab ini? Dalam bab ini, 29 ini, ada satu bab yang mengenai buruh, pekerja. Ada satu bab mengenai ketirisan ataupun transparansi. Satu lagi ada berkait dengan perolehan kerajaan. Satu lagi mengenai apa yang dipanggil anak syarikat kerajaan. Satu lagi mengenai intellectual property rights ataupun hak harta intelek, ataupun lebih senang dipanggil sebagai apa ni? Okey, harta intelek, hak harta intelek, intellectual property rights. Ini ketiga ada. Saya ingin berikan saya 5 minit untuk terangkan mengapa isu ini adalah isu berkait terlalu dekat dengan kita, kehidupan kita. Pada masa sekarang, ada satu firma gergasi. Nama firma gergasi itu adalah Philip Morris. Philip Morris adalah pembuat rokok yang terbesar di dalam dunia ini.
Semua orang yang ada di kelas ini yang merokok lebih kurang akan merokok jenama Philip Morris, tapi lain-lain jenama lah. Tapi yang firma besar tu, gergasi itu adalah gergasi Philip Morris. Dua negara Australia dan juga Uruguay telah menghadapi banyak masalah berkait dengan merokok. Oleh kerana masalah bara sudah naik, kanser sudah naik, banyak masalah kesihatan, maka demi kepentingan rakyat mereka sendiri, mereka katakan kita mau gunakan label dalam kotak rokok. Dia katakan cigarette is bad for your health. Merokok adalah tidak baik untuk badan, adalah meracuni badan. Dan di Malaysia kita ada banyak gambar-gambar dan sebagainya, macam gigi hitam, hati hitam dan sebagainya. Okey? So, apa yang dibuat oleh gergasi ini, Philip Morris? Dia tulis surat kepada kerajaan Uruguay dan juga kerajaan Australia. Dia kata, you kerajaan mesti keluarkan ini. Ini label ini yang mengatakan merokok adalah tidak bagus, mesti dikeluarkan. So, kerajaan pun kepala pening. Apa yang kita buat ialah untuk kepentingan rakyat. Kita katakan jangan merokok. Sebab bila berokok, bara naik, kanser naik, lain-lain isu naik. So, kerajaan pun tulis balik kepada Philip Morris mengatakan bahawa demi kepentingan rakyat, kita tidak akan keluarkan label ini daripada kotak rokok. Selepas 2 minggu, dia terima saman. Saman mengatakan bahawa Philip Morris akan membawa kerajaan yang berdaulat, iaitu kerajaan Uruguay, heret ke timbang tara antarabangsa di Washington. Ini masuk akal ke ni? Bukan heret ke mahkamah dalam negara, tetapi heret satu kerajaan yang dipilih oleh rakyat ke satu timbang tara antarabangsa di luar Uruguay. So kerajaan Uruguay pun tak ada choice, tak ada pilihan. Sekarang dia file case di Uruguay against Uruguay dan juga dengan kerajaan Australia, sebab kerajaan Australia pun hendak menggunakan cara yang sama untuk menyedarkan rakyat mereka supaya jangan merokok. Saudara, saya nak tanya, kalau sesuatu kerajaan tidak ada peluang dan ruang untuk membela nasib anak mereka sendiri, rakyat mereka sendiri, siapa ada hak? Tetapi sekarang kita dapati bahawa satu firma gergasi ada hak untuk mencabar kedaulatan sesuatu negara dan juga mencabar kerajaan itu supaya tidak membela rakyat mereka sendiri. Sekarang ini kes itu bukan mahkamah tetapi timbang tara, tribunal, International Antarabangsa Tribunal di Washington DC. Kalau mereka kalah, kalau kerajaan Uruguay dan Australia kalah, maka mereka mesti bayar pampasan bukan 1 juta, bukan 2 juta, mungkin 100 juta ringgit. Itu yang low sekali. Bila Ecuador kalah dengan satu lagi firma gergasi daripada Amerika Syarikat, maka pembayaran itu adalah 3.2 bilion US dollar. Tapi saudara, tengok masalah sekarang. Kerajaan sendiri tidak boleh menolong rakyat sendiri, kena cabar. Dan mereka terpaksa tukar undang-undang. Ini jelas. Tetapi soal kepada kita ialah, mengapa kerajaan Malaysia nak sokong proses ini? So kalau Uruguay dengan Australia kalah dalam kes dekat Washington DC, maka Malaysia pun mesti ikut dan keluarkan semua label dalam kotak rokok kita. Semua mesti keluar. Tak boleh pakai.
Tengok begitu. Adakah ini satu perjanjian perdagangan? Kita selalu diberitahu bahawa perjanjian perdagangan itu ialah untuk bawa pertumbuhan ekonomi, kita boleh dapat barang-barang dari luar negara, kita boleh ekspor dan sebagainya. Tetapi ini adalah satu sistem untuk colonize. Kalau itu warning, kalau you tak dengar saya, siapa saya? Firma Gergasi. Saya akan bawa you, heret you ke International Tribunal ataupun timbang tara antarabangsa. Ini kita telah bincang. Dalam caucus, kita telah bincang dengan menteri. Menteri cakap, okey. Tapi dia busy sign. Satu lagi isu berkait dengan perolehan kerajaan dan juga anak syarikat kerajaan. Ini adalah satu program di Malaysia, satu konsep pembangunan yang diamalkan oleh Malaysia supaya menolong khususnya kawan-kawan Bumiputera. Tetapi sekarang Amerika Syarikat minta kerajaan Malaysia supaya buka perolehan kerajaan dan juga buka anak syarikat supaya firma-firma mereka boleh masuk dan bersaing dengan firma-firma berkenaan. So, konsep pembangunan yang kita amalkan selama ini sekarang akan dicabar. Walaupun kita hendak persaingan. Persaingan adalah bagus. We need competition. Tetapi ini bukan persaingan. Ini adalah penjajahan. Isu yang berkait ialah intellectual property rights ataupun hak harta intelek. Ini berkait dengan ubat-ubatan. Sekarang Amerika Syarikat telah mengeluarkan satu demand. Dia kata sekarang pelonggaran. Sekarang patent adalah untuk 20 tahun. Sekarang dia nak panjangkan patent itu kepada 30 tahun, kalau boleh 50 tahun. Ini bermaksud bahawa ubat-ubat yang kita sekarang guna, harga itu akan melambung. Harga ubat akan naik. Harga ubat akan naik sebab macam generic medicine ataupun ubat-ubat generik seperti Panadol dan sebagainya, harga itu bila patent sudah habis, bila ubat-ubat baru datang, maka harga ubat baru itu akan naik melambung tinggi. Because masa generik itu akan dipanjangkan daripada sekarang 20 tahun hingga 30 tahun sampai 50 tahun. Saudara, di Malaysia sekarang, satu daripada 19 wanita ada penyakit barah payudara. Satu daripada 19 wanita di Malaysia. Dan untuk mendapat kemoterapi untuk satu orang, untuk 18 cycle kemoterapi, ada lebih kurang RM130,000. RM138,000, iaitu ini untuk kemo. Dan bila TPPA ditandatangani oleh Kerajaan Barisan Nasional di bawah pimpinan Najib Tun Razak, maka kos ini akan masuk through the roof, dia kata. Masuk terus atas. Dalam bahasa Inggeris dia kata go through the roof. Itu bermaksud keluar dari masuk dekat sana, keluar dekat bumbung harga. So ini jelas mengatakan jelas menunjukkan bahawa harga sumbukan saja untuk ubat untuk penyakit barah payudara akan naik. Tidak, semua barang-barang lain, semua ubat-ubat lain juga akan naik. Oleh kerana itu, kita mesti sedia supaya mempertahankan hak untuk kesihatan rakyat. Boleh? Sebab kita tidak ada peluang lagi, tidak ada masa lagi. Kalau kerajaan sign agreement ini, maka hak untuk kesihatan akan diabaikan, akan dikeluarkan, akan ditendang keluar. So, oleh kerana itu, sebelum kerajaan Barisan Nasional ini, ataupun kerajaan barang naik, ataupun kerajaan beban negara. Kita bercakap dengan beban negara sekarang. Beban negara, kerajaan BN kan? BN. So, beban negara. Sebelum kerajaan beban negara ini sign dia punya agreement, maka rakyat Malaysia mesti bangun. Boleh?
dan katakan kita tidak sokong TPP. Kita tidak ada peluang lagi. We must. Kita mesti. Sebab apa lain kita boleh bincang, tapi mengenai kesihatan tidak ada negotiation, tidak ada perundingan. Ini adalah hak rakyat dan hak itu mesti dipertahankan. Pihak Barisan Nasional tidak akan mempertahankan. Oleh kerana itu, rakyat mesti bangun dan mempertahankan hak untuk kesihatan. Tidak ada choice, you have no choice. Saudara, sekarang kita dapati bahawa dengan TPP ini, kita ada masalah dengan konsep pembangunan. Tadi saya bincang. Kita ada masalah dengan kedaulatan negara. Kita katakan bahawa ini akan menyusahkan orang ramai, khususnya wanita. Orang ramai. Harga kos akan naik. Itu hanya untuk ubat. Ada banyak-banyak isu lagi perlu bincang. Tak ada masa lagi. Okay? Banyak ubat akan naik. So ini akan memiskinkan rakyat. Maka orang miskin seperti kita, orang miskin akan lingkup. Tetapi yang teruk-teruk itu adalah orang middle class pun kena juga. What about low class? Worse, lagi susah. I mean saya katakan, satu daripada 19 wanita di Malaysia ada penyakit darah payudara. 119 untuk satu cycle, 18 cycle untuk kemoterapi adalah 100,000 ringgit. Satu orang. Dan kalau kerajaan tanda tangani katakan kita sokong TPP ini, maka harga untuk ubat barang ini itu barang payudara. Apa lagi banyak barang lagi ada. Banyak masalah kesihatan juga ada. Banyak penyakit lagi ada. Semua akan naik dan ini akan menyusahkan orang ramai. Saudara, saya nak beri satu example. Ini example betul. Saya akan bisa boleh bawa orang kita tunjuk kepada saudara. Dia ada breast cancer, darah payudara. Dia ada. Tetapi oleh kerana kos itu begitu tinggi, maka dia katakan kepada keluarga beliau, wanita perempuan ini yang sudah kahwin 3 anak, dia kata kepada isteri, kepada suami dan anak, tak apalah, saya tidak akan ambil kemo, tak apa, asalkan you ada rumah, saya mati pun tak apa. Ada. So people are killing themselves to have a house, ataupun dia terpaksa jual rumah dia. So sekarang kita di Malaysia terpaksa jual rumah untuk membayar bil kesihatan sekarang. Dan bila kita sign TPP ini, masalah ini akan menjadi lebih teruk. Saudara, apakah berkaitan isu ini berkait dengan GST? Apakah itu GST sebenarnya? GST adalah cukai perkhidmatan dan barang-barang. Jelas, right? Kerajaan kata untuk beras, harga tidak akan naik, isu kesihatan pun tidak akan naik, harga perkhidmatan kesihatan pun tidak akan naik. Tetapi itu begitu tepat. Mengapa? Bila kita ada benih padi, kita masuk dekat tanah, betul. Tapi kalau kita selepas kita tanam dekat benih dekat tanah, kita mesti ada fertilizer, betul. Kita mesti ada pesticide, ada tikus, ada ular dan sebagainya. Dan untuk setiap serangga-serangga ini, kita mesti bawa pesticide dan herbicide. Fertilizer ada GST, pesticide ada GST, herbicide juga ada GST. Dan selepas 3 bulan, dia pergi ke untuk proses beras ni, nak menjadi beras kan? Bila itu ada GST. Lori ambil daripada sawah hingga milling point pun ada GST. Selepas dia buat beras tu, dia masuk dekat plastik bernas. Ya, nampak kita beli pack ada plastik kan? Plastik itu ada GST. Dan plastik itu masuk dekat lori, bawa kolong datang ke depan pantai, datang ke dekat sini, ada GST. Masuk ke kedai, ada GST. Macam mana kerajaan boleh katakan harga beras tidak akan naik? BN beban negara. Ubat sama juga. Kalau kita pergi ke hospital, sekarang trend hospital sekarang ialah sampai X-ray, sampai MRI.
Sebab semua orang mau buat wang, bikin wang. Oleh kerana itu, doktor katakan, okey, saya kalau buat apa ni X-ray, tapi X-ray tak begitu clear, tak begitu jelas. Dia kata, you buat CT scan, alright? X-ray ada GST, CT scan ada GST. Selepas GST, dia kata CT scan, doktor kata tak begitu jelas. Buat MRI pun ada GST. Selepas tu bawa dekat hospital, bawa dekat doktor, perkhidmatan doktor ada GST. Dan juga selepas itu doktor kata, oh sekarang selepas buat MRI, saya memang tahu apa masalah. Dia kata pakai ubat 1, ubat 2, ubat 3, ubat 4. Ubat pertama ada GST, ubat 2 ada GST, ubat 3 ada GST, 4 pun ada GST. So kita dapati bahawa pertama dengan TPPA harga akan naik, dan dengan GST harga akan melambung naik atas daripada TPP. So kita dapati bahawa ini akan menyusahkan rakyat, akan membebankan rakyat, dan akan memiskinkan rakyat. Rakyat sekarang sudah miskin, ini akan lebih memiskinkan rakyat. So oleh kerana itu saudara, kita di sini nak minta sokongan saudara dan saudari supaya kita tolak TPPA, boleh? Kita tolak GST, boleh? Saudara, pagi ini saya pergi ceramah GST sikit dekat Kelang, kawasan saya. Seorang wanita bangun tanya kepada saya, dia kata, negara ini negara kaya, kita ada petrol, kita ada oil palm, kelapa sawit, kita ada tourism yang bagus, kita ada banyak syarikat yang ekspor. Kenapa kita bayar GST? Betul-betul? Tak boleh bayar lah. Betul juga. Tapi saudara, isu sekarang ialah kerajaan experience ada masalah nak bayar balik. Oleh kerana itu, dia pinjam untuk tolong kroni. Projek 25,000, dia beri 500,000. Projek 50 juta, dia bagi 100 juta. Projek 1 bilion menjadi 3 bilion. So banyak ketirisan di sini, berapa banyak corruption di sini. So sekarang masa dah sampai sekarang untuk rakyat membela orang kaya di Malaysia. Selalunya kita dengar orang kaya membela orang miskin, betul. Tapi sekarang di Malaysia dah tukar. Orang miskin membela kerajaan dan juga orang kaya di Malaysia. Memperkayakan orang kaya. Dan orang miskin? Lingko. Kalau tidak ada uang untuk untuk ubat, apa kita nak buat? Miskin pun tak boleh buat. Lingko. So oleh kerana itu, kerajaan kita adalah satu negara yang kaya. Oleh kerana wang yang kita ada itu, kekayaan yang kita ada itu ada dalam tangan segelintir yang kecil, dan menggunakan kerajaan untuk kayakan mereka sendiri. Sekarang orang ramai, khususnya orang miskin, orang middle class terpaksa bayar balik dan membela kerajaan ini dan membela kerajaan orang kaya dan culture mereka. Inilah masalah yang kita hadapi. So GST sebenarnya adalah cukai untuk membela orang kaya dan juga bela kerajaan Barisan Nasional. Itu dia. Satu saja. Satu saja keluar dari Perdana Menteri. Cuma untuk keren. Pilihan Raya 14. Itu. Okey, tu saudara dan saudari, masa dah sampai. Isu ini kita boleh cakap banyak isu kita boleh bahas, banyak isu kita boleh kupaskan. Tetapi isu yang di depan kita adalah masa depan keluarga kita, masa depan masyarakat kita, masa depan negara kita. Dan jelas bahawa kerajaan beban negara ini, BBN negara tidak boleh percaya. Oleh kerana itu, kita di Pakatan Rakyat memang akan
cabang PPBA ini, akan tolak PPBA ini, tolak dengan GST ini, dan kita minta rakyat bangun, rakyat bangun dan juga menentang GST, menentang PPBA. Sekian, terima kasih, dan terima kasih.